salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan sedikit mengenai aliran mazhab Murji'ah. Inilah senarai nama ahli kumpulan kami. Yang pertama, Nur Fakihah binti Fazil. Seterusnya Awanis Nabilah binti Suhaidi. Dan yang terakhir saya sendiri iaitu Husna Nabilah binti Rosli. Terdapat dua pandangan jumhur ulama fiqh berkaitan makna dari sudut bahasa. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, adapun Murji'ah mengatakan mereka beriman hanya dengan ucapan tanpa sebarang amalan yang dilakukan. Barang siapa yang bersyahadah La ilaha illallah, maka dia telah sempurna keimanannya. Iman seseorang itu seperti keimanan Jibril dan para malaikat. Meskipun seseorang itu membunuh dan meninggalkan mandi janabah atau meninggalkan solat. Golongan ini juga menghalalkan darah kaum muslimin, yang mana kita sedia maklum darah kaum muslimin ini merupakan darah yang haram dibunuh tanpa sebarang tujuan yang diterima oleh syarak. Manakala pendapat kedua, Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menjelaskan adapun nama Murji'ah bagi pengertian pertama adalah tepat, kerana penangguhan di sini bermaksud menangguhkan perbuatan daripada niat dan akad, iaitu mengutamakan niat berbanding perbuatan. Sebagai contoh, seseorang ini berniat untuk solat tetapi dia menangguhkan solatnya. Adapun pengertian kedua juga, ianya jelas kerana mereka mengatakan maksiat tidak menjejaskan keimanan seseorang, sebagaimana ketaatan tidak akan memberi manfaat jika disertakan dengan kekufuran. Sebagai contoh, kita taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita kufur dengan apa yang Allah beri kepada kita. Untuk makna pengharapan ini adalah golongan Murji'ah memberi harapan syurga kepada orang-orang yang dikatakan beriman walaupun banyak melakukan maksiat. Yang pertama, bagi mereka, iman itu hanyalah berbentuk ucapan seperti aku beriman tanpa melakukan sebarang amal kebaikan. Mereka mengatakan tahap keimanan manusia, malaikat dan para nabi ini sama sahaja. Kedua, bagi mereka juga, iman itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Sebagai contoh, sekiranya mereka melakukan amal kebaikan atau melakukan amal keburukan, iman mereka tetap di tengah-tengah, iaitu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Dan yang ketiga, seperti yang kita maklumkan sebentar tadi, dinyatakan bahawa iman itu hanyalah berbentuk ucapan. Jadinya, di sini kita ketahui bahawa siapa yang mengaku dia beriman tetapi dia tidak melaksanakan tanggungjawabnya seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya, namun dia masih dianggap mukmin yang beriman. Selanjutnya, saya akan ceritakan serba sedikit mengenai bagaimanakah golongan Murji'ah ini terbentuk. Pada asalnya, ketiga-tiga puak ini merupakan pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tetapi disebabkan mempunyai masalah untuk memilih siapa yang layak untuk menjadi khalifah selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus tercetus kepada tiga golongan. Yang pertama golongan Syiah, yang kedua golongan Khawarij dan yang ketiga golongan Murji'ah.
golongan Murji'ah ini sangat membencikan perselisihan atau perbalahan yang berlaku. Mereka ini tidak mahu mencampuri urusan orang yang berselisih dan mereka juga tidak mahu membebankan diri mereka untuk membahaskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan apabila golongan ini muncul di Kufah, golongan ini menjauhkan diri daripada perbalahan politik pada ketika itu. Dan mereka juga tidak menyebelahi mana-mana puak sekalipun. Bagi mereka, semua itu mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang akan menentukan segalanya pada hari akhirat nanti. Jadi, di sini dapatlah kita lihat bahawa golongan ini sangat tidak mengambil tahu dan juga tidak mengambil berat mengenai perselisihan atau pertembungan yang berlaku. Sejarah kemunculan mazhab Murji'ah. Kemunculan mazhab Murji'ah ini adalah berkaitan dengan isu politik atau lebih tepat lagi yang berkaitan dengan isu khalifah yang menimbulkan konflik dalam kalangan umat Islam. Perselisihan itu berlaku selepas pemberontakan di Madinah dari Mesir yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Uthman bin Affan pada 17 Jun 856 Masihi. Ketika itu berlakunya isu politik menyebabkan eksploitasi oleh dan berlaku ketidakstabilan politik ketika itu. Lebih-lebih lagi yang membunuh itu ialah anak angkatnya sendiri iaitu Muhammad bin Abi Bakar. Dan perselisihan itu menyebabkan perpecahan antara rakyat sehingga timbul perang saudara dan menjadikan Islam ini mengalami kemunduran sebabkan pertelingkahan yang berlaku ketika itu. Dan selepas kewafatan Khalifah Uthman bin Affan, terdapatlah sekumpulan yang dia tak mahu terlibat langsung dalam pertelingkahan tersebut. Dia tidak mahu masuk campur dalam perselisihan itu. Antaranya iaitu Abu Bakrah, Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Waqqas dan Imran bin Husain. Mereka inilah golongan yang disebutkan sebagai Murji'ah, iaitu golongan yang mereka ini tidak mahu terlibat langsung dalam sebarang perselisihan ataupun pertelingkahan. Okey, seterusnya ialah perkembangan aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ataupun mazhab Murji'ah ini sangat maju dan subur pada zaman dinasti Umayyah. Dan aliran ini dia bersifat neutral, dia tak memusuhi pemerintahan yang sah. Dia neutral sebab dia tak kata salah, dia tak kata benar. Dia golongan di tengah-tengah, bersifat neutral. Dan sebagai sebuah mazhab yang berdiri dengan sendiri dia, ajaran Murji'ah moden ni dan ekstrim tidak lenyap, telah lenyap dan tidak ditemui lagi. Namun sebahagian umat Islam masih menjalankan ajaran yang melampau dan mereka kadang tidak sedar pun bahawa ajaran yang mereka amalkan itu adalah ajaran Murji'ah itu sendiri. Dan ciri-ciri Murji'ah ini akan dikongsikan dalam slide berikutnya. Okay. Mazhab ini munculnya di Damsyik pada akhir Hijriah dan berkembang kerana idea irja' ataupun arja' yang telah diterangkan sebentar tadi. Dan ia dikembangkan oleh sebahagian sahabat. Aliran mazhab Murji'ah. Harun Nasution menyebut bahawa mazhab Murji'ah yang melampau ialah dia berpandangan bahawa iman terletak di dalam hati. Jadi segala perkataan atau perbuatan seseorang yang terpesong daripada syariat agama bukanlah mengalih atau meruntuhkan akidahnya. Bahkan iman seseorang masih dianggap sempurna di sisi Allah. Jadi bagi mazhab Murji'ah yang melampau ini, mereka percaya iman itu hanya di dalam hati semata-mata. Jadi kalau seseorang itu melakukan maksiat atau melakukan larangan Allah dan tak menunaikan tuntutan, maka iman dia masih dianggap sempurna dan tidak akan meruntuhkan akidah dia. Jadi pandangan ini malah salah. Jadi kita sebagai seorang Muslim perlulah yakin dengan hati, membenarkan dalam hati dan melaksanakan dengan perbuatan. Kerana itu adalah konsep iman yang sebenar. Jadi kalau seseorang itu dia melanggar tuntutan sedang dia tahu benda tu salah, jadi tidak eloklah di sini. Jadi mazhab ini pegangan dia salah di sisi Islam yang sebenar.
Iman itu bukan sekadar dalam hati, tapi bila kita membenar dalam hati, kita mengaku dengan lidah dan kita melaksanakan ia dengan perbuatan, maka itulah sebenar-benar iman. Jadi kalau dilihat di sini, antara golongan ekstrim bagi mazhab Murji'ah ini, yang pertama adalah Al-Jahmiyah, yang kedua As-Salahiyah, Al-Yunusiyah, Al-Ubaidiyah dan Hasaniyah. Jadi kalau kita melihat golongan-golongan ini, kita kita mungkin sukar nak mengenal pasti mereka, sebab mereka ini percaya bahawa Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Namun pegangan mereka yang bertentangan adalah apabila mereka menganggap iman itu hanya dalam hati semata-mata, dan mereka ini adalah golongan yang menangguh sesuatu perkara. Baiklah, sekarang saya akan menyambung pembintangan rakan-rakan saya. Di slide yang seterusnya ini, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri akidah Murji'ah. Baiklah, yang pertama, iman bagi golongan Murji'ah adalah tasdik, iaitu mereka membenarkan di dalam hati sahaja, atau tasdik nutuk, iaitu mereka hanya berikrar dengan lisan sahaja. Seterusnya, iman bagi golongan ini tidak bertambah dan tidak juga berkurang, di mana golongan ini mengatakan bahawa iman para malaikat, nabi serta manusia adalah sama. Selain itu, golongan ini juga beranggapan bahawa pelaku maksiat yang mempunyai keimanan yang sempurna tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagi mereka juga, kufur terhadap Allah itu adalah jahil terhadapnya, kerana bagi golongan ini, keimanan itu adalah makrifat, iaitu suatu pengetahuan. Yang terakhir, sebahagian Murji'ah mengatakan bahawa setiap yang bermaksiat kepada Allah SWT, dosa tersebut adalah dosa besar. Namun begitu, seperti yang diterangkan sebelum ini, mereka ini beranggapan bahawa pelaku maksiat yang mempunyai keimanan yang sempurna tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Seterusnya, doktrin-doktrin mengenai dua ajaran utama Murji'ah, iaitu tentang pelaku dosa besar dan tentang iman. Yang pertama, tentang pelaku dosa besar, golongan Murji'ah mengatakan bahawa selagi mana seseorang meyakini tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad adalah Rasulnya, maka ia dianggap mukmin, bukan kafir, kerana amal tidak sampai merosakkan iman. Hal ini kerana bagi mereka iman sudah cukup dibuktikan hanya dengan lisan. Oleh itu, sekiranya mereka tidak melaksanakan tanggungjawab agama seperti solat dan puasa, mereka masih dianggap sebagai mukmin. Dan seterusnya, tentang iman pula, mereka berpendapat bahawa iman adalah keyakinan dalam hati bahawa tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad SAW adalah Rasulnya. Seterusnya, Harun Nasution menyatakan ajaran utama Murji'ah sebagai berikut. Yang pertama, menangguhkan hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr ibn Ash dan Abu Musa al-Ash'ari yang terlibat dalam tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang Muslim yang berdosa besar. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan iman daripada amal. Yang keempat, memberi harapan kepada Muslim yang banyak melakukan dosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Kemudian, menurut W. Montgomery Ward, doktrin teologi Murji'ah terdiri dari hal-hal yang berikut. Yang pertama, penangguhan keputusan ke atas Ali dan Muawiyah hingga Allah memutuskannya di akhirat kelak. Yang kedua, pergantungan Ali untuk menduduki tempat keempat dalam peringkat Al-Khalifah Ar-Rashidun. Dan yang ketiga, memberi harapan kepada umat Islam yang melakukan dosa besar agar mendapat keampunan dan rahmat dari Allah SWT. Sementara itu, Abu Ala Al-Maududi menyebut ajaran Murji'ah dalam dua doktrin utama, iaitu iman ialah beriman kepada Allah dan Rasulnya sahaja. Sebagai contoh, seseorang masih dianggap beriman walaupun dia melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Yang kedua pula, dasar keselamatan adalah iman sahaja.
iaitu selagi mana keimanan dalam hati, setiap kemaksiatan tidak boleh mendatangkan mudarat atau gangguan kepada seseorang. Baiklah, sebagai rumusan mengenai Murji'ah ini, Murji'ah merupakan mazhab akidah yang mempunyai dua dasar doktrin atau ajaran, iaitu tentang pelaku dosa besar dan tentang iman. Pendapat mereka bermaksiat tidak memudaratkan iman, sebagaimana ketaatan itu tidak berguna apabila disertai dengan kekufuran atau ketaatan tidak menjejaskan kekufuran. Pendapat Murji'ah berbahaya bagi akidah Islam dan umat Islam, kerana jika melakukan dosa besar tidak menjejaskan akidah, sudah tentu ia membuka pintu kepada mereka yang biasanya suka melakukan dosa. Bagi Murji'ah lagi, iman itu hanyalah keyakinan di dalam hati, tiada kaitan dengan amal. Maka walaupun seseorang itu menyembah berhala, walaupun dia seorang Yahudi atau Nasrani dalam negara Islam, jika dia mati, dia tetap menjadi ahli syurga. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekian, itu sahaja perbincangan daripada kumpulan kami. Semoga kalian semua dapat mengambil serba sedikit ibrah dari apa yang kami terangkan dan kami kongsikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.